Okay, untuk hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pada minggu yang keempat berkaitan akidah Islam. Akidah Islam. Akidah ni bahasa Arab, iaitu aqidah al-Islam. Okay, jadi sebelum kita masuk pada topik yang seterusnya, sabda Rasulullah SAW ada menyatakan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW menyatakan yang bermaksud sesungguhnya di dalam satu jasad itu ada seketul daging. Apabila elok daging itu, maka eloklah seluruh jasad. Sekiranya ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini biasa kita dengar, iaitu berkaitan dengan hati. Hati dalam jasad ada satu hati. Di mana hati itu menjadi penentulah. Sekiranya hati itu baik, maka baiklah jasad manusia itu. Jadi kaitan hadis ini dengan topik kita pada hari ini, iaitu apabila jasad itu ada satu anggota yang namanya hati sangat penting sebagai penentu kepada baiknya jasad, maka begitu juga agama kita, agama Islam, maksudnya ada satu perkara dalam agama Islam itu, apabila baik perkara itu, baiklah agama Islam itu, iaitu akidah lah. Jadi akidah itu perkara yang sangat penting dalam agama, kerana rosaknya akidah, rosaklah agama. Seumpama hati pada jasad. Elok hati, eloklah jasad. Begitu juga eloknya akidah kita, eloklah agama kita, agama Islam. Okey, jadi hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan pengertian akidah. Yang pertama, kemudian ma'rifatullah, iaitu dari segi dalil nakli, dalil akli, kemudian konsep syahadatain, dua kalimah syahadah, iaitu dari segi pengertiannya, dan juga tuntutan dua kalimah, dan juga yang terakhir perkara yang merosakkan akidah. Okay, jadi pengertian akidah. Akidah ni, ia dari segi bahasanya ialah daripada bahasa Arab, aqada yaqidu. Aqada bahasa Arab ikat. Jadi dari segi bahasa bermaksud ikatan ataupun simpulan. Okay, kalau tali itu, kita nampaklah tali itu diikat. Tapi ikatan di sini ialah ikatan maknawi, secara makna sahaja. Macam yang sebelum saya nyatakan, seumpama ikatan persahabatan, ikatan kekeluargaan, maksud ikatan tu tak nampak, dia ikatan secara maknawi. Dari segi istilah, akidah itu bermaksud keimanan kepada Allah SWT, yakni mengakuinya, kewujudan Allah SWT. Ada beberapa perkataan yang seumpama perkataan akidah ni, iaitu iman. Akidah, biasanya kita kata akidah. Ada juga kita kata iman. Iman ni dari segi bahasa dia, aman, iaitu percaya atau membenarkan dari segi bahasa lah. Dari segi istilahnya ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah dan mengamalkannya dengan jadi iman ni dia tiga serangkai. Tiga-tiga dia mesti bergerak serentak, iaitu adanya membenarkan hati membenarkan, lidah mengucapkan apa yang dibenarkan oleh hati, dan anggota membenarkan apa yang dibenarkan oleh hati, membenarkan apa yang diucapkan oleh lidah tadi dengan cara mengamalkan perkara-perkara atau tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh agama kita lah. Okay, kemudian perkataan yang ketiga yang hampir sama juga ialah tauhid. Akidah, iman, tauhid. Tauhid ni dari segi bahasa, dari bahasa Arab juga berasal dari kata wahid. Kalau wahid, satu. Kalau wahada, dia ada unsur, kalau bahasa Arab tu dia muta'addi lah, muta'addi. Maksudnya dia menjadikan sesuatu itu satu. Kalau wahid satu, kalau tauhid menjadikan sesuatu itu satu ataupun mensatukan sesuatu. Okey, jadi dari segi istilahnya ialah i'tiqad atau pegangan terhadap kewujudan dan keesaan Allah SWT yang membezakannya dari seluruh makhluk. Seluruh makhluk kita beriktikad percaya wujudnya Allah itu adalah dalam bentuk yang esa dan sangat berbeza, tidak bersamaan dengan makhluk yang ada lah. Itu tauhid. Jadi yang kedua tentang ma'rifatullah. Kita dah tahu apa-apa itu pengertian akidah, yang mana ada juga perkataan yang hampir sama, iaitu iman dan juga tauhid. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni berasal daripada dua perkataan lah. Ma'rifah dan juga Allah. Digabungkan menjadi ma'rifatullah. Ma'rifah itu berarti mengenali. Ma'rifah daripada bahasa Arab juga. Arafa, ya'rifu. Kalau nama manusia tu arif,
Orang yang mengenali, orang yang mengetahui. Ma'rifah, mengenali. Allah, sebagaimana kita semua sedia maklumlah, Allah ialah Tuhan sekalian alam yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang kita telah belajar. Okay, jadi apabila dikaitkan atau disatukan perkataan makrifah dengan Allah, makrifatullah itu bermaksud mengenali Allah. Mengenali dengan cara macam mana? Mengenali dengan cara kita meyakini, membenarkan dan beriman dengan hati tentang kewujudan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Dan tiada sesuatu pun di kalangan makhluk ni yang serupa dengan Allah SWT serta menerima segala ajaran-ajaran yang datangnya atau bersumberkan daripada Allah SWT. Itu ialah ma'rifatullah, mengenali. Mengenali dalam konteks yakin, membenarkan, beriman dengan sepenuh hati tentang wujudnya Allah dan segala yang berkaitan dengan Allah SWT. Jadi untuk kita mengenali Allah SWT, kita memerlukan kepada dalil. Dalil ni bahasa Arab. Erti dalam bahasa Melayu dia bukti. Dalil atau bukti. Tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, kita tidak dapat mengenal Allah dengan keyakinan yang sebenar. Semuanya memerlukan bukti. Jikalau kita hanya bercakap tanpa bukti, orang pun tidak percaya. Lebih-lebih lagi, kita bercakap tentang sesuatu yang kita tak nampak dengan Allah. Allah, benda Allah. Kita sebut Allah. Allah tu macam mana? Tak tahu. Sebab kita tak nampak, tak dapat sentuh dan tak dapat nak gambarkan macam mana. Jadi kena ada bukti lah. Bukti. Seumpama biasa orang contohkan macam akal. Akal tu ada ke? Tapi akal tak nampak. Macam mana nak buktikan akal tu ada? Jadi kena buktikanlah. Okay. Jadi dalil-dalil mengenai Allah SWT itu, sebagaimana mungkin ada di antara pelajar yang telah pun belajar dulu ni, dalil tu ada dua, iaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, dalil nakli. Dalil akli itu ialah dalil atau pembuktian dari melalui akal. Ataupun dalil yang berdasarkan logik atau mantik atau falsafah. Boleh juga kita katakan dalil akli ni sebagai dalil yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita belajar, kita menggunakan akal, menggunakan ilmu, logik, mantik dan falsafah untuk menjelaskan sesuatu perkara secara huraianlah, akli. Tetapi apabila dalil nakli, nakli ni daripada perkataan bahasa Arab naqal. Naqal tu pindah, memindahkan. Jadi kita hanya memindahkan, menyebutkan, menyatakan bukti-bukti yang bersumberkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa-apa ayat, apa-apa dalil yang kita ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah namanya dalil nakli. Kita hanya naqal sahaja, kita pindah, memindahkan dalil untuk disampaikan kepada orang yang bertanya lah. Jadi dalil-dalil akli, akal tadi, apabila menggunakan pembuktian secara akal, secara ilmu pengetahuan, ada diterbagi kepada dua bentuk, iaitu secara ijmali, ringkas, maksudnya pembuktian atau dalil secara ringkas, ataupun tafsili, terperinci. Secara terperinci ni maksudnya dengan huraian-huraian lah. Macam buat assignment tugasan tu, ada isi dia, ada huraian dia, ada contoh dia, panjang. Kalau tafsili, terperinci. Ijmali, ringkas sahaja. Bagaimana firman Allah SWT, ni dalam surah Az-Zariyat, ayat 56 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin, kalangan jin dan ins dan manusia itu illa kecuali liya'budun. Mereka itu menyembah kepadaku. Yang dimaksudkan liya'budun ialah yang bererti untuk beribadah kepadaku tu ialah liya'rifuni. Supaya mereka itu, iaitu jin dan manusia, mengetahui atau mengenaliku. Aku siapa? Aku tu ialah Allah, Tuhan. Au liyuwahhiduni. Ataupun supaya mereka itu mentauhidkanku, mengesakanku atau mensatukanku, mengesakan untuk mentauhidkan Allah SWT. Maksud daripada ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Okey, jadi yang seterusnya berkaitan dengan syahadah. Syahadah, dua kalimah syahadah. Syarat utama ataupun rukun pertama dalam agama Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Syahadah berasal daripada bahasa Arab syahadatun. Satu persaksian. Kalau syahadatain, dua kali persaksian.
Dua kali persaksian apa Okey, pengertian syahadah. Syahadah ni daripada bahasa Arab, dari segi bahasa mempunyai beberapa makna. Antaranya syahadah bererti mengetahui ataupun bersumpah ataupun hadir ataupun pemberitahuan ataupun penyaksian atau persaksian. Asyhadu, aku bersaksi ataupun aku bersumpah ataupun aku tahu ataupun aku nak beritahu kamu. Syahadah, asyhadu. Dari segi istilah, syahadah ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya ataupun Rasulullah. Penyaksian ini mestilah dizahirkan atau dinyatakan atau dibuktikan dengan ikrar melalui lidah dan dibuktikan dengan melaksanakan tuntutan syahadah berkenaan seperti menunaikan segala rukun Islam, menuruti segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Jadi dalam dua kalimah syahadah itu ada dua terbagi pada dua ikrar atau dua pengakuan atau dua pengakuan. Yang pertama, jika kita baca dalam solat, kita baca setiap hari dalam tayat awal, tayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama, ikrar yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu ialah syahadah, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksudnya syahadah, kita bersaksi, kita mengakui, kita menyaksikan, kita memberitahu bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Jadi penyaksian ni bukan hanya berkata-kata. Bukan hanya berkata-kata. Jadi syahadah ni, penyaksian ni, kalau dalam konteks kita menyaksikan bahawa Allah tu sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang perlu dan wajib disembah, tiada Tuhan lain, memerlukan ada tiga perkara. Namanya itu ialah syahadah tauhid. Syahadah tu persaksian atau penyaksian. Tauhid tadi ialah mengesakan atau menyatukan. Jadi penyaksian untuk mengesakan Allah tu ada tiga. Iaitu tauhid menyatukan dari segi rububiyah. Ataupun tauhid yang kedua dari segi uluhiyah. Mengesakan dari segi uluhiyah. Dan juga yang ketiga, tauhid mengesakan asma' dan sifat. Rububiyah ni ialah perkataan daripada Rabb. Kalau kita baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb tu ialah Tuhan. Jadi rububiyah berasal daripada Rabb, Tuhan. Jadi penyaksian atau pengesaan Allah SWT dari segi ketuhanan, rububiyah tu ialah maksudnya kita mengesakan Allah bahawa Allah itu ialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Kita mengakui, menyaksikan, mempercayai, mengimani bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Bila kita mempercayai konteks penciptaan ini hanyalah mutlak daripada Allah SWT, maka itu namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Uluhiyah ni perkataan berasal daripada ilahun. Dalam surah An-Nas ada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas. Ilah tu Tuhan. Rabb pun Tuhan juga. Rabbun Tuhan, ilahun Tuhan. Tapi maksudnya berlainan. Kalau Rabbun atau rububiyah, hanya kita mengakui Allah itu menciptakan. Allah itu sebagai pencipta mutlak. Tapi kalau ilahun, ilahiyah, kita mengesakan, mentauhidkan Allah bahawa Tuhan Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Wajib disembah. Yang rububiyah, kita percaya Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta secara mutlak segala alam semesta. Tapi uluhiyah, kita mempercayai, mengimani bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dengan cara kita menyembah mengikut apa yang Allah SWT perintahkan dalam wahyunya lah, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ketiga, tauhid asma' dan sifat. Asma' ni bahasa nama dalam bahasa Arab. Bermaksud mufrad dia ataupun single dia ismon. Jamak dia atau plural asma'. Jadi kita mengesakan Allah SWT itu dari segi nama-namanya. Nama-nama Allah, Asma'ullahul Husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Iaitu yang ada 99 nama tu. Dan juga sifat.
Kita mengesakan, mentauhidkan atau menyatukan atau tidak menyamakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tu dengan makhluk yang lain. Itu namanya kita mengesakan Allah atau menyaksikan Allah itu tidak bersamaan dengan makhluk-makhluk yang ada. Jadi itulah konteks atau tuntutan yang ada dalam penyaksian yang pertama. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita bukan hanya sekadar dengan mengucap, tapi dengan berkata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bermaksud kita telah mentauhidkan rububiyah Allah, mentauhidkan uluhiyah Allah dan mentauhidkan asma' dan sifat Allah. Sebab tu kalau orang Arab ni, macam zaman Nabi Muhammad SAW tu, orang-orang Quraisy tu pada zaman Nabi Muhammad, contohnya Abu Lahab, kan, Abu Jahal dan sebagainya tu dan yang lain-lain tu, mereka sangat memahami perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sebab apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah tu dalam kalimah syahadah tu, bermaksud mereka terpaksa mengesakan, mengakui Allah tu sebagai Tuhan, Allah tu wajib disembah, Allah tu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Sebab tu mereka tak nak menerima ajaran Rasulullah. Mereka terpaksa buat semua tu. Kalimahnya ringkas, la ilaha illallah. Tapi mereka tak nak, sebab mereka faham kalimah tu. Apa yang perlu mereka buat sekiranya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka pun melawanlah, melawan dan melakukan pelbagai perkara yang tidak sesuai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, syahadah atau tuntutan syahadah yang pertama. Yang kedua, syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah atau penyaksian bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Kita menyaksikan Allah, Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Dalam solat kita baca kan. Jadi macam mana pula kita nak bersaksi ni Nabi Muhammad sebagai satu-satunya pesuruh Allah untuk umat akhir zaman ni? Iaitu kita beriman dengan semua yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad tu ialah Nabi akhir zaman. Kita kena percaya. Nabi Muhammad juga mempunyai sifat-sifat wajib bagi Nabi Muhammad sebagaimana wajib bagi Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, sifat yang wajib. Nabi Muhammad juga ada sifat-sifat yang mustahil. Yang kita pernah belajar sebelum ni, Nabi Muhammad itu tidak berbohong. Nabi Muhammad tidak menyembunyikan wahyu. Nabi Muhammad tidaklah orang yang bodoh. Nabi Muhammad juga tidaklah khianat. Jadi Nabi mustahil. Mustahil bagi Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang berikut. Tapi Nabi Muhammad juga memiliki sifat-sifat yang harus, iaitu bersifat atau bertingkah laku seperti mana manusia biasa. Sebab nama adalah manusia biasa. Jadi semua perkara berkaitan kenabian, kerasulan, kita wajib imani, percaya dan mengikuti apa-apa yang Nabi Muhammad SAW anjurkan ataupun perintahkan kepada umatnya untuk laksanakan. Jadi itulah tuntutan-tuntutan yang ada dalam dua kalimah syahadah. Jadi lepas ni sekiranya kita mengucap dua kalimah syahadah dalam solat, tayat awal, tayat akhir, kita dah fahamlah bahawa sebenarnya kalimah syahadah tu ada maksud tuntutannya yang tertentu yang wajib kita fahami. Dan kemudian perkara yang merosakkan akidah. Akidah seumpama hati tadi dalam jasad, dia boleh rosak dengan beberapa sebab. Kalau hati manusia itu boleh rosak dengan sebab sombong, sifat-sifat yang mazmumah, yang keji, maka begitu juga akidah dalam agama Islam ini boleh rosak dengan beberapa perkara. Tetapi kesemua perkara tersebut dirangkumkan atau dipecahkan kepada tiga lah. Yang pertama, perkara yang boleh merosakkan akidah itu, pertama melalui percakapan, melalui lidah. Melalui percakapan. Iaitu memperolok-olokkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya, sebagaimana sebelum ni kan, kalau pernah membaca atau mendengar isu-isu, contohnya pada zaman masa Tuan Guru Ni Aziz masih hidup lagi, iaitu Tuan Guru Ni Aziz ada menyatakan Tuhan Samsing, kan? Tuhan Samsing. Kalau kita memperolok-olokkan, mana boleh Tuhan Samsing? Allah Tuhan Samsing ke? Allah Samsing. Kalau kita memperolok-olokkan perkataan Samsing tu, maka melalui percakapan itu telah merosakkan akidah. Tapi sebenarnya matlamat atau maksud yang dikatakan oleh Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Ni Aziz,
Allah samsing itu ialah Allah tu mempunyai sifat, satu sifatnya namanya iaitu Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni maha membalas dendam. Sekiranya manusia ni kat dunia ni ada yang sifat samsing, Allah tu lebih samsing. Kalau istilah itulah. Tapi sebenarnya itu adalah sifat-sifat yang terbaik bagi Allah. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Jadi semua sifat yang ada kat dunia ni, Allah tu maha lagi memiliki sifat-sifat tersebut. Paling tinggi. Jadi kita tidak boleh suka-suka menggunakan atau memperolok-olokkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian mempermainkan amaran, peringatan dan janji-janji Allah. Contohnya Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW menyatakan solat itu wajib. Siapa yang tak solat telah melakukan dosa besar. Dosa besar. Dan perkara atau ibadat pertama yang akan ditanya selepas kematian nanti ialah berkaitan solat. Contoh katakan ada orang mempermainkan. Buat apa solat? Kan? Solat pun memang Allah bagi azab. Tapi tak dapat, tak rasa pun azab sekarang ni. Boleh je makan, boleh je hidup. Jadi itu melalui percakapan. Itu telah mempermainkan tentang amaran, peringatan, janji-janji Allah. Ataupun dia mempertikaikan syurga. Syurga ada ke syurga kan? Jadi kalau mempermainkan tu rosak akidah lah. Akidahnya telah rosak. Selain daripada percakapan, akidah juga boleh rosak melalui perbuatan. Perbuatan. Contoh sujud kepada berhala atau makhluk lain selain daripada Allah. Perbuatan. Ini nyatalah. Nampak berhala dia sujud. Ataupun dia mempercayai sesuatu selain daripada Allah tu boleh memberikan mudarat ataupun manfaat. Itu boleh rosaklah akidah dia. Sesuatu yang menyamakan makhluk dengan Allah. Menyamakan. Menyamakan tu maksud mensyirik lah. Mensyirikkan Allah. Menduakan. Mengatakan ada makhluk lain selain daripada Allah tu mampu memberi manfaat, mampu menunaikan hajat, mampu melakukan sesuatu. Itu telah pun rosak akidah. Yang ketiga, boleh rosak melalui keyakinan atau etikad, kepercayaan. Iaitu tidak percaya akan kewujudan Allah dan rukun-rukun iman. Dia tak percaya pada Allah. Contoh ajaran sekarang, ajaran sesat. Contohnya ajaran apa? Ajaran yang tidak mempercayai Tuhan. Dia kata alam ini wujud dengan tanpa ada kuasa lain. Ada memang wujud dengan sendirinya. Jadi tak ada Tuhan pun yang wujudkan. Contoh itu keyakinan dah rosak lah. Dia tak percaya Allah. Allah mana ada? Dia kata. Kan? Tak nampak pun. Jadi Allah tak ada. Jadi dia kata tak percaya dengan rukun-rukun iman. Contohnya tentang percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat adanya kehidupan selepas kematian. Orang yang hidup, dia kata mana boleh ada kehidupan lagi selepas kematian. Dah matilah. Kan? Jadi itu pun dah rosak lah. Akidah dah rosak. Kita kena percaya rukun-rukun iman dengan sebulat hati, sepenuh hati. Tidak percaya sifat-sifat wajib yang ada pada Allah. Allah wajib memiliki sifat-sifat. Yang pernah hafal, sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Yang belajar semua tu, itu wajib. Allah wajib ada. Allah wajib kekal. Allah wajib berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah tu wajib esa. Allah tu wajib berkuasa, mengkendaki. Yang 20 sifat tu kita kena percaya. Kalau kita tak percaya Allah tu kekal, contoh kita kata Allah ni ada ke? Sesuatu kat dunia ni mesti ada yang lahirkan. Manusia ada yang ibu lahirkan. Kalau pokok tu tumbuh daripada benih, ada yang melahirkan. Tapi Allah macam mana boleh tak ada yang lahirkan? Dia dah pening. Dia fikir-fikir, dia kata mesti ada yang jadikan Allah ni. Itu pun dah ada rosak sebab dia tak beriman dengan sifat qidam. Qidam tu maksudnya Allah bersedia. Bersedia ada tanpa ada permulaan dan baqa. Kekal tanpa ada pengakhiran. Itulah dia sifat-sifat wajib bagi Allah. Ataupun dia menafikan perkara yang dihukum wajib seperti solat, puasa dan lain-lain. Contoh kalau seseorang pelajar ke manusia tu, orang Muslim tu dia percaya solat wajib tapi dia tak nak buat, maka dia tidak rosak akidah. Dia cuma berdosa besar je. Tapi kalau dia tak solat, dia tak percaya sebab dia tak percaya solat tu wajib. Dia kata solat mana wajib? Jadi akidah dah rosak. Rosak dan berdosa besar. Kalau dia percaya solat wajib, puasa wajib, haji pun wajib, tapi dia tak buat, dia cuma berdosa besar. Akidah tak rosak. Tapi kalau dia percaya solat, puasa, zakat, haji itu tak wajib dan tak buat, dia telah berdosa besar dan telah rosak akidahnya. Jadi itulah perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah melalui percakapan, perbuatan dan keyakinan. Okey.
itulah perkongsian berkaitan kita pada topik minggu ni. Itulah berkaitan dengan pengertian akidah dari segi bahasa dia apa, dan juga ma'rifatullah, dan juga konsep syahadatain, 2 kalimah syahadah, tuntutan-tuntutannya, dan juga perkara-perkara yang merosakkan akidah. Okey, jelas tak apa yang saya kongsikan pada minggu ni?